ada seorang student paling jauh daripada Kanada. Kakak, siapa nama dia lupa saya. Daripada Kanada. Sabah, okey. Penang, line clear lah. Penang, nasi kandak clear tak? 1, 2. Hari ini kita masih belajar bab 2 memahami supply demand basic bersama Kapten anda, Kapten Mansur Safari. Semoga semua anda sihat-sihat belaka. Alright, hari ini ada banyak setup fake out. Semalam kita ada bincang setup fake out. Kita ada GJ fake out, kita ada UCAT fake out, kita ada USD JPY fake out yang masih belum terjun lagi. USD Kanada dah terjun. Fake out, SL flip. GBP JPY is good. Fake out dah start naik. Your crew reporting, Captain, thank you. Ashraf, Mazlan, penolong ataupun pembantu juruterbang kita hari ini. Dan kita menunggu kita punya ketua pramugari iaitu Rina Akuloli. Mana Rina Akuloli? Belum sampai nampaknya ya. Okey. So far sementara kita tunggu yang lain-lain. Siapa ada soalan? Ada soalan-soalan apa-apa ke yang nak tak faham ke apa ke? Nak revise ke? Tanya je soalan. Soalan yang tentang bab 1 lah. Okey. Rina mai ajak pakai seatbelt. Okey. Rina belum mari. Mana Rina ni? Okey. Pakai seatbelt lah. Kita kapten terbang dah nak melepas lagi 15 minit penerbangan. Okey, Yusrina Yunus ada. Yes, melaporkan. So Rina, tolong bagi tolong bagi ucapan ringkas untuk cara-cara keselamatan di dalam kapal terbang. Boleh? Kesian Rina. Asyik kena prank je. Okey. Okey, siapa ada soalan lagi? Ada soalan tentang semalam, ada yang masih tak faham ke apa ke? Semalam kita belajar basic forex. Semua dah nampak kan semalam? Account ECN, spread kecil, account market maker, spread terbesar sikit, and then apa lagi? STP. Semalam kita belajar apa? Manipulation banyak. Sebenarnya dalam forex ni banyak manipulation. Even dekat dalam saham pun, saham yang kat Malaysia BSKL tu pun banyak manipulasi. Kalau tak nanti jerum-jerum tu susah nak buat profit. So dia kena manipulate. So Ross dulu pun dia untung berbilion-bilion sebab dia manipulate harga. Dia buat cerita macam-macam sampai Bank of England hampir bankrupt. Okey, soalannya GU nak terbang ke? Okey, soalan daripada saudara. Siap Mr. F. GU kalau nak ikutkan, yes, berada di demand zone. Nak tengok ke? Okey, kita conteng-conteng lah sementara. Sementara kita menunggu yang lain. GU M15. Oh. Saya dah buka satu account. Account ni account kecil lah, account $100. Dan account ni baru saja. Ctrl T. Kejap. Untuk kita buat live trade dekat sini. Kita buat live trade. Sambil kita belajar, saya bagi live trade. And then tunjuk macam mana nak jaga money management. Kita load, entry load kecil je. MM lah katakan kan. Walaupun sebenarnya kita biasa entry load gajah. Okay. Tapi untuk pembelajaran je lah. Sebab ramai yang newbie lagi. Mungkin ramai yang newbie. So dia nak tahu tentang money management. Macam mana nak kira load. Macam mana nak kira macam mana semula. So nanti kita akan belajar about money management. But currently sementara tunggu yang lain, kita sekarang baru ada 61 orang. Seat masih belum penuh lagi. Okay, siapa nak air, kopi atau tea, boleh minta dengan Rina ataupun Maggie. Alright, kita dekat sini GBP USD ada satu persoalan daripada saudara ni. Kita berada di demand zone. Kita berada di demand zone. So kalau yang dulu punya cara analisis agak berbeza sikit agak beza sikit dengan compare yang dulu. Kalau dulu saya trade ataupun CPM 11 kita pakai candle besar-besar macam ni. Bila kita buat candle besar-besar ni kita tak nampak sangat. Tak nampak sangat. So sekarang kita buat candle kecil-kecil je. Sebab kita tak nak tengok candlestick. Kita nak tengok level-level penting, support resistance apa semua. Okay. Contohnya macam ni di sini ada resistance, price break atas turun bawah buat base, and then this is first time back, and then this is second time back. So kemungkinan GU boleh entry di kawasan base ni untuk kali kedua. Stop loss kat bawah ni lah.
Okey. Itu saja kot. Ada siapa-siapa dah tengok lagi? Tak ada apa-apa lah. Ini semua kita belajar hari. Okey. Jadi saya cerita tentang yang fake out apa semua tu hari ni sebab semalam kita dah belajar kan. Macam mana big trader berbuat manipulasi dan macam mana ada soalan daripada grup CPM 11 tu dia tanya dia tak faham macam mana stop loss kita disukai ataupun digemari oleh big trader. Okey. So kita akan belajar mungkin dalam sebelum pukul 11 nanti. Sementara tu kita masih menunggu yang lain. Okey, ada siapa-siapa lagi ada soalan? Waalaikumsalam Wan Muhammad Fazil. Okey. Testing, kita masih menunggu lagi div kehormat. Mereka mungkin ambil duduk di tempat duduk di belakang. Kita ada lagi dalam baru 75 orang. Alhamdulillah sihat, cuma batuk sikit lah. Apa maksud CPM 11? Okay, good, very good question. CPM tu adalah maknanya compression master. Compression master sampai batch 11. Saya dah buat CP compression kelas dah sampai yang ni batch 11. Maksudnya alhamdulillah permintaan ramai orang nak belajar forex. So saya bagi harga yang macam cakap affordable lah. Maksudnya kalau you tengok dekat kelas-kelas yang lain mungkin ada yang mahal, mungkin yang sampai 10,000, ada yang 40,000, ada yang sampai 200,000, ada yang 10,000. Tapi saya just nak share ilmu sikit. Saya lebih kepada nak selamatkan jiwa, penuh nak selamatkan lah. Harga tak masuk akal sebab ramai yang masa compression. Ingat tak siapa dah baca buku Ibu Compression? Dalam ibu tu saya tulis cerita macam mana saya start mengajar. Ianya bukan satunya secara kebetulan. Masa awal tahun ni ke awal tahun lepas? Awal tahun ni kan. Masa tu saya tak compression. Masa tu saya study supply and demand. I think dalam dekat setahun. And then berlaku saya tak compression masa FOMC. So masa tu trend EU, GU, gold semua turun. Trend tengah turun gila-gila. So ramai yang sell. Tapi saya ambil langkah lain, saya buy. Saya buy daripada bawah sampai atas, saya letak buy stop. And then masa FOMC tu ramai yang MC dia price tu terbang. Price tu terbang 400 pip, 500 pip. Memang satu yang tak disangka-sangka. So daripada situ saya ambil kesimpulan bahawa saya kena bagi tahu kat orang yang benda ni orang cakap jaga-jaga dengan manipulasi big trader. Sebab big trader ni mainan dia sangat halus, sangat licik. So saya kena bagi benaran ni ilmu. Nak kasih free tak boleh. Sebab dulu saya try buat kelas free. Bila saya buat kelas free, ramai yang tak nak ambil kesempatan ni. Dia buat endah tak endah saja. Dia jadi macam dah tak kisahlah pun, benda free pun. So dia tak nak ambil serius. So saya terpaksa ambil yuran sikit saja. Saya ambil yuran sikit untuk supaya yang masuk sini memang usually memang orang yang betul-betul komitmen tinggi, yang betul-betul nak belajar. Itu yang saya nak. Jadi bila ada orang saya ajar, ada orang nak belajar, baru ada orang cakap tu give and take. Kalau saya duk ajar tapi tak ada siapa pun. Dulu saya buat satu grup supply and demand. Dalam tu ada 30 hingga 40 orang. Tapi yang aktif cuma 2 orang saja. Saya dengan kawan saya. Yang kawan saya tu pun dah hilang dah. So lalas bila saya tunjuk SS. Saya umpan dia orang lah masuk bayar kan. So alhamdulillah ramai yang masuk and then ramai yang terbuka minda. So dalam compression dalam use CPM 11. So nanti dah habis CPM 11 ni kita akan sambung belajar lagi dekat CPM reunion. Grup Telegram. So dekat situ diorang you sambung belajari lah. Ramai master-master yang master dekat dalam tu. Even sekarang pun dah masuk hari kedua pertandingan sniper zero float. Kenal Tok Kajai tak? Tok Kajai dia punya entry akan jadi zero float. 2 pip float dia akan cut. Tapi hari-hari dia akan entry zero float entry. Maksudnya dia entry zero float, kosong. So start daripada semalam dia buat satu pertandingan. Dan tak sangka ramai yang hebat-hebat. Ramai yang hebat-hebat. Yang zero float, sniper, pam. Memang gila-gila. Satu hari saja dekat beratus-ratus SS yang diorang dah
entry sniper. Saya sendiri terus terang saya pun tak sanggup nak tunggu sampai zero float. Saya jenis floating 5-6 pip okey aku. Jangan sampai floating 70 pip, 80 pip. Maksudnya just okey lah, dah profit. Tapi kalau you nak sambung belajar nanti dengan Tok Gajah, insyaAllah akan dimasukkan dalam grup CPM Reunion, belajar sambungan dia. So dia akan cerita pasal base. Tok Gajah study SND dah I think awal tahun lepas awal tahun lepas dia study supply and demand, and then dia study base saja. Dia study base. Sebab dulu masa dalam grup lama, saya ada bagi cabaran pada dia orang, siapa yang entry float 10 pip, sila lari pusing keliling laptop sebab fail. Macam askar kan, jangan jadi sniper. So itulah ceritanya. Tok Gajah dia ambil cabaran tu daripada 10 pip, dia kecilkan stop loss 5 pip dan sekarang 2 pip saja. Dan dia orang punya entry semua hebat-hebat 1 pip, 1 pip. 0 pip float. So it's very good. Very good. Yes, Faiz Azli pun salah seorang student saya, dia batch. I tak ingat batch berapa. So kalau you tengok dekat compression master group yang percuma tu, ramai student SND, ramai student saya, alhamdulillah mereka pun dah bagus. Contoh macam tiada nama berkata ataupun layer hunter, hunter sekian-sekian tu lah. Mereka semua mula-mula belajar SND time frame besar tu, tapi bila you dah tengok lama-lama dah biasa tengok permainan ni, you akan nampak bahawa M1 pun you boleh layan, M5 pun you boleh layan. Okey, 9.40 ada lagi 5 minit. Cikgu ada international student ke? Ada. Tapi international student mostly orang kita lah, orang Malaysia yang tinggal di Dubai, yang tinggal di Australia, student yang tinggal di Kanada. Ada seorang kakak daripada Kanada. Belajar online macam ni tak ada masalah. Saya cakap start 9.30 PM waktu Malaysia. So macam dekat US, Kanada 9.30 pagi. So dia orang arrange lah, mungkin dekat Australia mungkin pukul 11 nanti lah that. Okey. Dekat Brunei student ramai kat Brunei ramai student SND. Tapi saya tak pasti, you all kena tanya nanti dekat CPR Reunion, boleh buat gathering siapa trader daripada Brunei, boleh lepak-lepak. Hafiz Lambu pun student saya, alhamdulillah. Dia tapi dia memang dah terror dah pun. Masa dia belajar SND tu dia dah terror pun. Maksudnya dia dah memang dah okey lah. Dia dah 4 tahun full time. Dan dia gila sikit. Memang gila. Masa kita orang lepak-lepak tu, minum-minum, kita minum tak ada entry, tapi dia tekan. Hari tu saja dia boleh dapat dalam 8,000, 10,000. Very ganas lah dia. Cikgu ajar kelas SNI saja atau kelas-kelas lain? Okey, sekarang saya belajar ajar SNI saja, tak ada kelas-kelas lain. Kalau dulu saya ajar siasat 100. Ezrin pun alhamdulillah student saya juga, ramai juga lah. Kalau SND sebenarnya ada 2 orang. Satu Cik Mat, veteran MAYC, dan saya lah. Cakap saya orang yang kedua ajar SND kat Malaysia. Cik Mat, veteran MAYC adalah orang yang pertama lah kat Malaysia ajar SND, dan saya pun belajar dengan dia. Saya belajar dekat dekat mana? Rumah Cik Mat dekat lebih kurang Balakong ke. Okey, 9.42 ada lagi 3 minit. Selalunya student-student cikgu berapa lama nak faham SND? Biasanya terpulang pada latihan yang mereka buat. Lepas ni you all dah belajar, lepas ni hari ni bab 2, besok kita start masuk setup. Dah setup ada 3-4 jenis setup. Basic SND and then price action. Okey, lepas tu terpulang pada you punya kerajinan dan you punya kesabaran. Nanti kena buat assignment, kena buat lukis. So insyaAllah, kalau dia kesabaran, dia perlukan kesabaran dengan sebab SND ni dia chart, naked chart. Maksudnya you tak ada indikator apa-apa. You kena analisa market tu menggunakan candlestick saja, menggunakan price saja. So very fast lah nak dapat pucuk insyaAllah. Bila nak pergi Brunei saya tak pasti. InsyaAllah nanti saya akan Brunei. Okey, kita lagi 2 minit lagi. Perlukah kita campur SND dengan teknik lain atau guna oscillator langsung?
terpulang. You boleh campur dengan teknik lain. Sebab supply and demand ni dia lebih kepada pemahaman. Dan teknik-teknik lain contohnya indikator tu you boleh jadikan sebagai confirmation. Contohnya macam oversold, overbought, whatever it is yang indikator yang ekstrim macam BBMA. And saya dah test dengan Abang Omar, saya dah test dengan Tibu Musang. Biasanya level-level kita orang entry akan jadi sama saja. Sama, tempat yang sama. Cuma SND dia awal sikit. Dia orang kata tak ada confirmation. Dia gangster sikit. Price tengah naik laju kita sell. Faham? So price tengah turun-turun kita buy. So agak risiko sikit. Tapi kalau dah biasa tak ada masalah. Boleh gabung dengan BBMA. Fundamental terus terang saya cakap kebanyakannya adalah manipulasi daripada big trader. You boleh tengok nanti bab compression. Bila ada news, bila ada compression, bila ada supply and demand zone, price akan bertindak macam mana. Okay. Beza CSR 100 dengan SND. CSR 100 menggunakan chart support resistance saja. Dia tidak ada supply, tidak ada zone. Sebab dulu pun saya trader CSR 100. Tapi nanti saya akan ajar SR flip, RS flip itu semua CSR 100 punya teknik. But it's all the same. Okay, boleh start sekarang Boleh start tak? 9.45. Ashraf? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okay, hari ni bab 2. Semalam kita dah belajar bab 1. Hari ni bab 2, memahami supply and demand. Persoalan pokok. Sebelum you trade supply and demand, you kena tahu persoalan pokok. Kenapa price bergerak? Kenapa price bergerak? Siapa boleh jawab? Kenapa price bergerak? You tengok Euro, USD, EU, GU, Gold, whatever. Kenapa price bergerak? Dia naik turun, naik atas, turun bawah. Sebab ada orders. Orders tu adalah orang mahu beli. Orang mahu beli tu maksudnya dia demand. Dia nak beli. Ada orang mahu sell dekat sekian. Dia ada supply. So price tu dia akan ambil order sana. Ambil naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Ambil order. So pergerakan dia tu dalam masa time frame. So time frame you kena ingat time frame adalah hasil candlestick katakanlah 1 jam. Itulah hasil pergerakan price yang fill order. Maksudnya dia fillkan order. Dia penuhi order. Orang nak buy, orang nak sell semua. Bila 1 jam, pam, jadi candlestick. Jadi candlestick 1 jam. Kalau 30 minit, 30 minit. Kalau 15 minit, 15 minit. Kalau 1 minit pun 1 minit. So candlestick itu adalah kesan. Kesan daripada pergerakan. So paling penting, first kali pergerakan yang menyebabkan candlestick bergerak adalah order. Sebab nak fill order. Ada orang nak buy, ada orang nak sell. Nombor 2, bila dia dah bergerak jadi time frame, maka jadilah candlestick. Lepas candlestick barulah jadi orang cakap tu indicator. So siapa gerakkan market? Biasanya kalau kita beli kecil-kecil, boleh tak kita gerakkan market? Beli 10 sen ke 20 sen ke, price naik 100 pip. Beli RM1 ke, price turun 200 pip. Tak boleh sebab untuk you gerakkan market, you kena lawan orang yang nak buy. Katakanlah orang nak sell, something like that. You punya order mesti lebih besar daripada dia. That mean cuma big trader saja, big bank saja yang boleh gerakkan market. Sebenarnya gerakkan market ni ada 2 jenis. Satu, market maker. Market maker ni dia yang membuat orang cakap manipulation. Mereka ni manipulation. Selalu buat manipulate. Dia buat gerakan kecil. And then pergerakan yang menipu. Kenapa senyap? Rina tak dengar. testing dengar tak? Okey, yang lain okey. Okey, dan satu lagi adalah market mover. Market mover ni adalah bank-bank besar yang letak order besar-besar, letak memang gila-gila. Masa news biasanya market mover yang letak order. Market mover ni yang akan buy ataupun sell besar-besaran. So, kalau kita dah tahu siapa gerakkan market, katakanlah Soros, dia nak buy, dia nak sell USD JPY, boleh tak kita follow dia? Siapa sini ada, kalau katakanlah dia ada grup Telegram dengan Soros, boleh tak kita follow dia? Kalau kita follow dia, profit tak? Dia sell, kita sell, dia buy, kita buy. InsyaAllah profit sebab dia yang gerakkan market. So kita just entry, ikut dia punya entry saja. So bagaimana nak follow big trader? Itu nanti kita akan belajar setup ataupun teknik-teknik nanti. First you kena belajar apa tu manipulation yang mereka buat. Okay.
So 2.1 order di sebalik candlestick. Kita dah belajar tadi bahawa setiap candlestick adalah disebabkan oleh order. So contohnya kita sebagai retailers ada letak buy, sell, ada yang letak TP, ada yang letak stop loss, ada yang buy, ada yang sell. So benda tu bersepah-sepah. Kita dah tengok dekat Wanda order book semalam kan. Ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Ada yang dah trigger buy dia, ada yang dah trigger dia punya sell. So semua tu adalah orders. Okay. So dekat Wanda ni dia ada order book Wanda order book, and then masuk dekat liquidity provider. So kalau dekat biasa you tak akan nampak pergerakan orders tu. Tapi kalau dekat C-Trader ni biasa professional yang gunakan. Okay, video lagi sikit. C-Trader ni you akan nampak order kat belakang tu. Contohnya dekat price ni Euro USD H1, you akan nampak kat sini 0.25 million, 1.75, 2.2, 2.5, 3.5. Ada banyak order dan benda ni bergerak laju, sangat laju. Siapa yang ada masa boleh download C-Trader. C-Trader ni you boleh nampak order kat situ. Very very fast. Tetapi dia sangat laju. Itu adalah semua order satu dunia trader Trader satu dunia. So lautan yang sangat luas. Dan dalam tu adalah ada buy stop, ada sell stop, ada buy limit, ada sell limit. Cuma kita nak follow order big trader. Okay. Yang kecil-kecil kita tak nak. Okay, bagaimana price bergerak? Saya lukis dekat sini pen. Ini sangat penting bagaimana price bergerak, sebab you nak belajar kesan macam mana candlestick tu berlaku, dan kita akan nak belajar daripada situ bagaimana kesan tu efek kepada supply and demand. Okey, katakan ni lah Euro USD. Market price market price dia 1.4000. Okey. So atas ni saya buat contoh simple lah. 1.4010, 1.4020, 1.4030, 1.4040. Okey, yang dekat bawah ni pula tangga price 1, 2, 3, 4. 1.3990, 1.3980, 1.3970, 1.3960. Okey. Okey, boleh tak? Loud and clear sana. Okey, bila market price berada di sini, katakanlah Euro USD market price 1.40. Apa yang you nampak dekat MT4 market price kat situ, tapi you tak nampak belakang tu ada order, ada orang nak buy, ada orang nak sell. Dan katakanlah ada orang nak buy dekat 1.3990, 5 million buy limit. Okay, 5 million buy limit, and then dekat sini ada 7 million buy limit. Sini maybe ada 12 buy limit, and sini maybe ada 50 million buy limit. Okay, bila you nak buy, kalau you buy secara besar-besaran, you nak minta harga rendah ke you nak minta harga tinggi? Market price 1.4. Biasanya orang akan buy lagi besar, dia akan minta diskaun banyak-banyak. Okay, lagi rendah dia akan minta sebab dia nak beli besar-besar. Okay, so orang yang nak sell pula sama juga. Bila dia orang nak sell, let's say dekat sini ada orang nak jual, let's say 5 million sell limit. Seven sell limit. Dekat sini maybe 9 million sell limit, and dekat sini maybe 50 million. Contoh lah, ini contoh. So sekarang ni
Apa yang you nampak dekat candlestick, dekat ni candlestick belum berlaku. Dekat belakang tu ada order, ada orang nak buy. Yang ni mati-mati nak buy dekat 3990, yang ni nak buy sekian harga, yang ni nak sell. So orang yang nak buy kat sini, dia nak buy, dia letak buy limit kan. Mereka ni dipanggil demand, maksudnya mereka mahu beli. Betul tak? Mereka mahu beli. Dan bila mereka mahu beli, maksudnya orders, dia nak buy, mahu beli. Mereka ni dipanggil demand ataupun permintaan. Permintaan. Yang orang yang ke atas ni pula, dia mahu jual. Okay. So mereka dipanggil supply. So di situlah price, supply, meet demand. Maksudnya supply bertemu dengan demand. Sekarang orang yang ni dia nak sell limit dekat sini 1.4010. Dan ni 7 million dekat 1.4020. Dekat sini nak lagi tinggi, maksudnya lagi besar dia nak sell, biasanya lagi tinggi harga, betul tak? Kalau you nak jual, kalau boleh you nak jual dengan harga paling tinggi untuk you dapat keuntungan. Dan orang yang nak buy ni pula, kalau boleh dia nak beli dengan harga paling rendah supaya dia membuat keuntungan. And kalau you beli secara market price and then you nak jual balik, you rasa untung tak? Dan contohnya you beli ayam RM7 sekilo, and then you jual balik kat orang RM7 sekilo, you tak untung. So kalau boleh you beli murah-murah, you beli rendah-rendah harga RM6 sekilo, and then you jual ke orang RM7 sekilo. So baru you dapat untung. Tapi untuk you beli harga RM6, you tak boleh beli sikit-sikit. You kena beli banyak-banyak. Lagi banyak you beli, lagi dapat banyak diskaun. Okay, so lagi banyak keuntungan. So begitu juga dengan forex. Ramai orang nak beli, ramai orang nak sell. So sekarang price dekat sini, you rasa price bergerak ke tak bergerak? Orang ni nak sell, orang ni nak buy. Yang ni buy limit. Siapa boleh jawab? Tak gerak tak bergerak. Sebab yang ni mati-mati nak sell kat sini, kat sini mati-mati nak buy kat sini. So di sini bila price tak gerak, maka market maker masa ni lah mereka akan masuk campur. Mereka akan pump duit supaya gerakkan untuk bagi liquidity. Itu dipanggil bagi liquidity. Alright. Okay, katakan saya pula. Katakan ada satu bank, dia letak buy market order. Market order maksudnya instant lah. Instant 20 million. 30 million. Okay, yang ni dia boleh beli market order, maksudnya dia beli instant 30 million. Masa ni lah baru ada bergerak. Sebab orang ni nak buy sekarang juga. Okay. So bila dia buy sekarang juga, apa jadi pada price? Oleh kerana orang ni nak buy, maka price akan naik ke atas mencari supply. Dia nak cari orang yang sell. You kena ingat, dalam perniagaan, bila you nak beli, you kena cari penjual. Bila you jual, you kena cari pembeli. So in case dia beli kat sini market order, dekat mana dia cari penjual? Ada kat sini ada penjual 5 million, kat sini ada 7 million. So apa jadi pada price? Price akan naik dekat 1.4010. Okay, 5 million. Betul? Okay. So oleh kerana sini nak beli 30 million, sini nak jual 5 million. So apa jadi pada price? Di sini 30 million tinggal, tolakkan saja. 30 million tolak 5 tinggal 25 million. Faham tak? 35 dengan tolak 30 tolak 5, so tinggal 25 million. Okay. So cukup tak dia punya order buy kat sini? Masih tidak cukup kan? So apa jadi pada price? Sebab dia nak beli sekarang tau, instant order. So price naik lagi. Price naik lagi sampai dekat atas 1.4020. Okay. Dekat sini orang nak sell 7 million. Dekat sini ada orang buy 25 million. So you tolak saja. 25 tolak 7 berapa? Yang ni dah habis.
So price stop dekat 1.4020 jadi berapa? 18 million. Okay. Yang ini tadi 35. Okay. Okay, sekarang masih tak cukup lagi. Price naik lagi, sama lagi. Price naik ke atas. Dekat sini ada 7 million, 9 million. 18 tolak 9 tinggal 9 million. Sorry. Alamak, semula 35 pula. Dia start 30 sini tolak 5, 25. Yang mula-mula 25. Betul lah, 25 million. 25 tolak 7, 18. Okay. Kat sini 25 million. And then price naik lagi. Masih tak cukup. Kat sini ada 9 million. So dekat sini tinggal 9 million. Okay. So price masih tak cukup. So price naik lagi sampai dekat atas. Sampai dekat sini. Dekat sini order ni besar, 50 million sell limit dan trigger. So 50 tolak 9, sini tinggal kosong. Tetapi di sini 50 million dah trigger, 50 million tolak 9 berapa? 41 million sell. Okey. Betul tak? Betul tak? Nampak tak? So kalau katakan nak pergerakan ke atas ni 1 jam, dia akan jadi candlestick apa? Dia akan jadi candlestick naik ke atas macam ni. Daripada sini, open price dia 1.4000, close price dia 1.4040. Nampak? Nampak And then you tengok kat sini, walaupun dia beli 30 million kat sini, tetapi order dia hanya dipenuhi di sini sikit-sikit. 1, 2, 3, 4. 4 kali naik atas baru complete dia punya order buy. Nampak tak? Kalau saya selit 1 lot, saya selit kat sini, saya buy 10 sen. Saya buy 10 sen Dekat mana saya punya order akan trigger 10 sen? Dekat sini pun juga dia akan trigger. So saya maksudnya dekat sini sebab ada orang nak sell 5 million, saya nak beli 10 sen je kot. So tak ada masalah. 10 sen sini price naik atas, saya dah profit berapa pip? Saya dah profit 40 pip. Betul tak? Faham? Okey, tetapi big trader order dia yang separuh, yang dekat sini trigger 5 million. 5 million profit berapa pip? 30 pip. Maksudnya daripada sini sampai sini 1.40 hingga 1.4040. Dekat sini 7 million profit berapa pip? 20 pip. Dekat sini 9 million profit 10 pip. Nampak tak? Sebab dia naik bertingkat-tingkat. 1, 2, 3. Sebab ini dipanggil liquidity, kecairan. So memberi masalah kepada big trader. Kita entry 10 sen kat sini dah untung 40 pip, tak ada masalah. Tapi order dia besar, katakan order dia besar, dia baru, dia punya ni staggered. 5 million untung 30 pip, 7 million untung 20 pip, 5 million untung 10 pip, which is agak susah bagi dia orang kan? Betul tak? Menguntungkan ke tidak bagi mereka? Semua diam je ni, macam tak faham kot. Untung juga cuma sikit. Sebenarnya inilah masalah besar bagi big trader. Sebab mereka tidak ada liquidity. Sebab
Kalau dia buat buy kat sini 30 million, 30 million tu terus profit sampai atas, which is very good bagi mereka. So apa mereka buat? Mereka kena buat manipulation. Ni baru naik ni, and then yang orang atas ni pula sell lagi. So susah bagi mereka. So mereka kena kumpul order ataupun kumpul dia kena buat manipulation supaya dia senang banyak sikit dapat profit. Okey, yang sell pula ni apa cerita? Ada 41 million sell kat sini. Okey. Sekarang 41 million sell. Bila orang ni sell, ada tak orang buy kat sini? Dekat area 1.4030. Ada? Dekat mana ada orang buy limit? Yang order tadi sell limit kat sini, orang sini buy dah settle lah dia punya. Tak ada ini 6 million dah settle. Ni dah settle, ni dah settle. Ni orang yang tadi punya dah settle. Ni dah settle. So bila tak ada, apa jadi? Price akan cari. Orang ni nak sell, dia kena cari orang yang buy. Dekat sini tak ada. Dekat sini tak ada. Dekat sini tak ada. Dekat sini baru ada. So dia stop kejap. Dekat limit, dekat sini ada 5 million. 5 million buy limit. Okay, 5 million buy limit. Orang ni nak buy, orang ni nak sell. So deal, bincang. Deal daripada 41 million tinggal berapa? 41 tolak 5. Tinggal 41 tolak 5. Berapa? 30? 6. Okay. So masih tak cukup. So apa jadi pada price? Price turun lagi. Kat sini ada 7 million. So 36 tolak 7. 29. And then price turun lagi 29 tolak 12. Tinggal berapa? Wow, calculator tolong. 17. So tak cukup. Turun lagi 17 tolak 50. Baru cukup. So tinggal 23. Betul? So sini 23. Yang sini dah kosong. So actually macam tu lah price bergerak. Dia mencari 23 ke 33? Yes, 33. Okay. Price mencari demand, supply. Maksudnya kalau dia naik atas, dia cari supply. Tak cukup, dia naik atas lagi. Cari supply tak cukup, naik atas lagi. Tak cukup, naik atas lagi. Kalau orang yang jual, dia ke bawah. Tak cukup, price turun lagi. Tak cukup, price turun lagi. Tak cukup, price turun lagi. Tak cukup, price sampai dia jumpa demand. Okay. Macam itulah konsep pergerakan price. So benda tu akan bertukar menjadi time. Kalau you tukar dekat MT4, you buka mana-mana MT4. Yang bergerak di sini adalah disebabkan oleh supply and demand, order. Ada orang nak beli, ada orang nak sell, and then ada news lagi, ada berita lagi, ada macam-macam, ada macam-macam lah. Ada yang so katakanlah price naik, dan turun. Nanti kita akan belajar setup konsep compression, bila mana demand kosong, bila supply kosong, apa semua. So benda ni semua adalah disebabkan oleh supply and demand, pergerakan dia. So kena faham bahawa supply and demand adalah pemahaman, dia bukan teknik. Okay, teknik kemudian saya akan bagi teknik SR flip, teknik fake out, teknik macam-macam teknik. Okay. Okey. Market maker kat instant order merujuk kepada big trader or broker. Market maker, okey. Market maker ni dia merujuk kepada trader floor ataupun trading floor. Mereka juga adalah big bank punya cawangan. Maksudnya mereka kerja mereka adalah membuat manipulasi, membuat manipulation terhadap market. Maksudnya diorang ni bekerja juga dengan big bank, tapi kerja dia kacau market saja. Dia kacau market saja, memberi liquidity, memberi kepercayaan, suruh orang buy supaya order big boss dia di-trigger. Contohnya kat sini ada 50 million sell limit besar kan. So contohnya inilah order big
apa ni, market mover, dia punya boss. Okay, market mover ni adalah order market mover 50 million, which is very very big lah. So katakanlah price masa tu dekat bawah 1.4000. So price tak sampai lagi dekat area sini, tapi market mover dia nak jual harga paling tinggi. So apa market maker buat? Market maker akan buat pergerakan yang manipulasi. Contohnya biasanya akan buat compression ataupun buat apa-apa. Dia akan push price sampai sini. Sambil dia push price, sambil tu dia clearkan demand. Maksudnya sampai 000 demand. So bila sampai kat sini, order kat sini 50 million sell limit ni akan trigger. Even dia akan pergi 2 hingga 3 kali, dia order lagi banyak, ambil lagi order. Lepas tu baru dia boom ke bawah. So barulah market mover boleh dapat profit. Okay, faham tak? Maksudnya masa the price naik atas ni, letak sell dulu, sell sampai ke atas, dia boom, dah trigger semua, baru dia dapat senang baru dapat profit. Boleh? Bagaimana terjadi shadow? Okey, shadow tu sekejap lagi kita akan tunjuk macam mana terjadinya pattern tu apa semua. Shadownya maksudnya katakan price naik atas, tiba-tiba ada rejection. Maksudnya dekat atas shadow ni ada order. Betul tak? Betul. Maksudnya ada. Sebab okey, satu lagi. Kalau kita tengok kat sini, price dia naik. Jika demand lebih besar daripada supply, apa jadi pada price? Price akan naik. Maksudnya masa ni orang nak beli lebih besar daripada supply. Tetapi bila sampai dekat sini, bila demand tu lebih kecil daripada supply, dia letak, dia push atas pun tak boleh. Sebab kat sini ada 50 million sell. So masa ni supply pula lebih besar daripada demand, maka price turun ke bawah pula. Itu konsep nanti kita akan belajar. Mungkin esok, di mana price naik sebab demand lebih besar daripada supply. Contohnya macam you beli apa-apa pernah. Katakan you beli rumah lelong kan. Ada satu banglo dekat hutan, dalam hutan. Maybe dalam hutan, tak ada siapa tinggal kat situ. Dia lelong, tak ada siapa pun nak beli. So maka price akan turun. Okay. Tapi ada satu rumah biasa je, cantik, tapi dekat area Damansara. Apa jadi pada price? Ramai orang nak beli, orang ramai sanggup beli. Jadi price akan naik. Okay. Itu adalah kerana permintaan yang banyak. Bila demand tinggi, price naik. Bila supply tinggi, demand kurang, maka price turun. Okay. Satu lagi, pergerakan ini semua, dia akan membentuk candlestick. Candlestick. Betul. So maksudnya katakan nampak tak video ni candlestick? Okay. Bila candlestick biru ataupun hijau, dia open kat sini. Dia open and then dia close. Katakan dia ke bawah dulu, dia buat low and then dia naik atas. Maksudnya apa? Maksudnya demand kat sini lebih besar daripada supply. Dia naik ke atas. Hijau Okay, ada satu soalan, macam mana nak tahu ada big player nak jual dan ada yang jual. Okay, itu nanti kita akan belajar setup-setupnya. Saya akan ajar dekat mana dia orang akan buat manipulation. Okay. And then kalau saya sendiri tahu, saya ada group dengan Soros ke, Telegram dengan diorang ke, tak ada masalah. Tapi kita tak ada. Jadi kita perlukan analisa market. Apa mereka nak buat. Okay. Bila price open dekat atas and then naik ke atas, close ke bawah. Maksudnya merah, candle merah ni maksudnya supply lebih tinggi daripada demand. Price push ke bawah, demand tak cukup, maka price tutup ke bawah. Okay. Dan you kena tahu, candlestick yang you tengok dekat MT4 tu semua adalah wakil atau representation sesuatu transaction supply and demand yang telah berlaku dalam suatu masa time frame. Ataupun you boleh study dengan saudara Don Malaya. Pergerakan ni semua dia boleh nampak melalui level 2 punya orders. So depth of market, pergerakan even satu pip pun sekali. Ini adalah kesan tindak balas yang berlaku. Alright. Tetapi kita perlu belajar dua-dua. Maksudnya candlestick dan juga orders. Semua you kena
tengok candlestick tu, you jangan tengok kosong. You kena tengok belakang tu candlestick. Okay, and then candlestick ni ada 3 jenis. Untuk belajar, siapa sini yang tak biasa dengan candlestick, you boleh pergi dekat babyp.com. Ada banyak jenis-jenis candlestick. Jenis tu candlestick jenis ni, tapi actually dia ada 3 saja, 3 jenis. Satu reversal. Reversal ni dia maksudnya tanda-tanda dia nak reverse. Maksudnya bila price naik, tiba-tiba dia ada banyak shadow dekat atas. Tu maksudnya dia nak try push ke atas, tetapi dekat atas tu ada order besar. Ada order yang sangat besar. Dia try push, tak boleh, push, tak boleh. And then price turun ke bawah. Tu maksudnya reversal Continuation ni candlestick yang menunjukkan bahawa trend tu akan meneruskan ke kanan. Maksudnya dia sambung lagi. Continuation. Maksudnya demand masih tak cukup, so price naik. Demand masih tak cukup, price naik. Supply tak dapat tampung, so price akan naik. And then candlestick indecision. Indecision maksudnya dekat tengah-tengah. Ataupun dia demand dengan supply sama kuat, so dia akan jadi doji, dia akan jadi macam-macam lah. Okay, yang paling penting bila you trade supply and demand, paling basic ialah kita mencari pattern macam ni, bullish engulfing dengan bearish engulfing. Okay, saya buka new. Paling biasanya bila you trade supply demand, paling standard adalah candlestick macam ni. Price naik ke atas, maksudnya demand lebih besar daripada supply. And suddenly tiba-tiba ada price berapa besar, candlestick turun ke bawah. Okay, engulfing ni dipanggil bullish, ini bearish engulfing. Bearish engulfing ni maksudnya dia engulf, dia merangkumi. Okay, ini close, ini high, ini low, candle biru kan. So bearish engulfing ni, high dia lebih tinggi daripada high sini, dan low dia lebih tinggi daripada low sini. And then pergerakan body dia sangat besar. Ini paling penting, body dia sangat besar. A full, maksudnya ada orang sell bapak besar kat sini. The sell, tak ada demand yang menjadi tampung. And then dia boom ke bawah, close. Okay, itu maksudnya engulfing. Atas tu dia makan, bawah pun dia makan. Yes, dia makan candle sebelumnya. Higher dia buat higher high, dia buat lower low. Okey, saya tandakan sini Sini warna biru high. High. Sini low. Dia punya low candle biru ni. And dekat sini sebelah dia buat higher high. And dekat sini dia buat lower low. Maksudnya low dia lebih low daripada ni, lower low. High sini dia jadi higher high. Ini dipanggil bearish engulfing. Ia menunjukkan bahawa big trader dah start masuk sell. Kalau high sama tinggi pun sama juga, lebih kurang Kalau buy, shadow buy tu memang dia wajib makan. Yes, biasanya dia akan makan high. Maksudnya ini dipanggil, ini dah start manipulation. Dia ambil start stop loss orang kat sini, dia ambil makan yang ke atas, and then dia turun ke bawah. Okay, dia makan. Okay, dia tanya maksud dia telan makan ikra dari body ataupun termasuk wick. Biasanya high sini akan sah, sebab dia close. Bila dia close kat sini, dia open next candle, dia akan open kat sini, and then high, shadow dia ni atas daripada shadow ni, tapi body dia, this is the body dia makan body dan shadow candle sebelah. Ini dipanggil bearish engulfing. Bearish engulfing. So ini adalah supply zone kita. Okay, supply zone. Ini secara basic. Ini supply zone paling basic. The most basic supply zone. Maksudnya kalau you ada bearish engulfing, price drop gila-gila, itu maksudnya supply zone. Alright. Okay. Kalau untuk bullish engulfing sama juga, dia terbalikkan saja. Contohnya price turun macam ni, dia turun, saya lukis warna merah. Dia buat shadow ke atas sikit, dia buat shadow ke bawah sikit.
Bullish engulfing dia akan sama macam ni. So bila price turun bawah, close kat sini and suddenly tiba-tiba keluar satu candle besar dekat sini, naik ke atas. Shadow dia lebih rendah daripada shadow sebelah. Dia makan telan sini dan body dia makan sebelah sini. Okey. Ini adalah bullish engulfing. Ini adalah zone demand kita. Bullish engulfing. Okey. Macam BKB, bear kill bull or bull kill bear. Yes, dia macam initial break, dia macam actually sama. Konsep yang sama, CBR dengan ni sama. Sorry. Bearish engulfing dengan bullish engulfing. Sebab apa? Sebab bila price naik kat sini, ni buyer menang, betul? Maksudnya demand lebih tinggi. And suddenly tiba-tiba kat sini ada price turun. Kalau price turun ke bawah, maksudnya dia dah kalahkan buyer, betul tak? Dia dah makan order buy kat sini. So dekat sini seller menang. Ini adalah tanda awal bahawa seller dah memasuki pasaran. Which very big. Shadow tidak ada masalah. Yang shadow ke atas ni kalau dia lebih rendah ke, dia lebih tinggi ke, tak ada masalah. Yang paling penting body dia ni. Body dia ni makan sebelah. Makan the whole body sebelah. Dengan shadow dia makan. Pergerakan significant drop. Very big. So ini dipanggil bearish engulfing. Ini bullish engulfing. Okay. Bullish engulfing. Kalau tengok dekat MT4, kita tengok dekat time frame besar. Dan kalau nak senang, you tengok dekat time frame besar, daily ataupun weekly ataupun H4. Yes, macam ni. Ini very nampak tak? Ini secara asas. Maksudnya daripada sini sampai sini dia. Ini adalah bearish engulfing. Maksudnya candle sebelah ni kecil je biru. Tapi candle sebelah sini bapak dia ambil atas, dia pergi bawah. Ini bullish bearish engulfing. Di sini pun bearish engulfing. Okey, kejap. Lagi pergerakan dia lagi besar, lagi bagus. Okay. And then kadang-kadang you boleh blendingkan benda lah tu. Macam ni bapak besar lah. Okay. Ada banyak tapi itu just pengenalan saja. You boleh study dekat mana? Macam ni. Ni cantik. Ini besar. Bearish engulfing. Ini bullish engulfing. Naik atas besar. Bullish engulfing. Pergerakan besar. Dia sebatang ni. Zoom. Okay. Ini bearish engulfing. Dia ke bawah. Besar. Ini pattern supply zone secara basic. Ini pun actually kalau you combine semua dia jadi bearish engulfing. Bearish engulfing tu maksudnya dia terjun kau full body. Body dia very big. Kalau bullish engulfing dia punya body dia very big. Very big. Itulah. Tapi itu secara asas saja. Maksudnya don't worry sebab lepas ni saya akan ajar macam mana nak fine tune, nak lukis supply zone, macam mana nak lukis demand zone. Okay. Just ini untuk asas saja. Ini paling penting lah. Pattern bullish engulfing dengan bearish engulfing. Maksudnya bila dia naik besar laju ke atas itu maksudnya big demand. Maksudnya ada orang buy besar. Bila dia buy besar akan ada order dia tinggal. Okay. Yes, dia sama macam candle Marubozu. Okey. Yang penting lagi kita akan belajar adalah doji. Doji ni dia full dia low body. Maksudnya doji ni body dia kecil. Body dia kecil je. Tak kisahlah berapa pip. Kadang 1 pip, kadang 2 pip, kadang 3 pip. Tapi shadow dia atas bawah. Dia macam ni. Ini doji. Ada kalau secara detailnya ada yang nama gravestone lah, graveyard lah, apalah, pin bar lah apa. Bagi saya ini doji, tak kisah. Biasanya body dia ni dekat tengah-tengah. Atas ni ada shadow panjang, bawah ada shadow panjang. Lebih kurang sama. Okey.
So maksudnya apa kat sini? Maksudnya dekat sini supply, dekat sini ada demand. Dekat sini indecision. Maksudnya tidak ada price naik atas, ada supply besar, ada reject pergi bawah, ada demand besar, ada reject naik atas, dia close kat sini. Ataupun dia pergi bawah, ada demand besar, dia push ke atas sampai supply atas besar, dia reject ke bawah. So maksudnya price tidak membuat apa-apa decision, dia jadi macam indecision lah. Maksudnya tidak ada keputusan nak ke atas ataupun ke bawah. Kalau shadow lagi panjang, atas lagi panjang daripada bawah, tak kisah, dia tak penting. Yang penting body dia pendek, atas bawah lebih kurang sama je. Sebab kita cuma nak tahu bahawa ini adalah indecision. Okay, nanti kita akan gunakan doji dalam kita punya entry. Alright. In this case, doji ni tidak ada seller ataupun tidak buyer. Dua-dua sama kuat. Seller pun menang, buyer pun kuat. Buyer pun menang, dia reject. So kalau tamat masa dia kena saya pakai penalty Boleh saya pakai penalty untuk menentukan siapa. So the next candle akan jadi keputusan. Kalau dia naik atas, maka bull lebih kuat. Alright. Kalau dia turun ke bawah, maka seller lebih kuat. So ini adalah indecision. So relax saja. Okay. Satu lagi ialah double Marubozu. Ini double Maru. Dah baca ibu tadi double Maru. Yang ni faham Double Maru ni dia candle Marubozu. Semua tahu tak apa maksud Marubozu? Marubozu, candle Marubozu dia macam ni. Wick dia pendek saja, atas bawah pendek, body dia besar. Ini dipanggil Marubozu. Okay, Marubozu. Okay. So apa maksud Marubozu? Bila dia buka dekat atas, dekat bawah, dia push ke atas and then close kat sini. Maksudnya demand kat sini memang betul-betul kuat. Supply kat sini even dah habis masa pun supply masih tak boleh nak tendang dia ke bawah. So ini panggil Marubozu. Okay. So kalau double Marubozu macam mana? Double Marubozu dia macam ni. Dia naik Marubozu and then dia naik lagi. Wow, ada dua Marubozu. Candle dia, shadow dia pendek saja. Okay. Shadow pendek. Dalam ebook tu saya dah update. You boleh tengok dekat Facebook. Teknik double Marubozu which is very simple. You boleh entry dekat sini. Ini adalah sebenarnya supply zone. Sebab dekat sini bila price naik and then dia stop, and then dekat sini dia naik lagi. Apa maksudnya? Siapa boleh bagi jawapan? Di sini mereka tambah order. Big trader tambah order. Tambah order buy. Okay. Tambah order buy kat sini. Rally base rally. Rally base rally. And suddenly, sepatutnya bila ada rally base rally, price naik gila-gila, betul tak? Tapi tiba-tiba lepas tu turun sebatang, turun kan? So maksudnya apa? Tempat yang ada tambah order rally base rally tadi dah kena makan. So maksudnya katakanlah ada orang buy kat sini 150 juta. Dia buy kat sini, price naik atas, tak sempat lagi ada 150 juta kat sini. And then kita pun tak tahu, tiba-tiba ada orang sell 500 million kat sini. So apa jadi? Bila ada orang sell 500 million, price turun ke bawah, mesti dia mencari apa? Dia cari orang yang nak buy. Dia kasih ada orang nak buy 150 juta. So 500 tolak 150 berapa? 350 million. Betul? And then 350 million turun ke bawah lagi. Ke bawah lagi Dia dah jadi bearish engulfing. Actually dia adalah bearish engulfing. So dekat sini ada balance lagi bang. Ada balance lagi. Price turun ke bawah, tak ada liquidity. So dekat sini bila price datang balik nanti kita biasakan entry sini. Nanti akan lebih detail, kita akan belajar lebih detail. Dekat sini kita akan entry sell dekat double Marubozu. Ini teknik double Marubozu. Kita akan entry sell bila price datang kat sini. InsyaAllah boleh dapat sharp.
Dia sama konsep dengan tadi, bearish engulfing, sama konsep. Cuma sudah yang lepas bila saya suruh lukis zone supply, lukis zone demand, mereka ada problem. Okey. Tapi sebenarnya untuk yang baru ni, saya dah ada satu solution. Tak payah susah-susah. Untuk zone supply, zone demand, you just kecilkan candlestick, kecilkan dia punya, guna M5, cari dekat mana base. Kita akan ajar esok ke kita belajar base. Rally, base, drop, base, rally. Okey. Alright. Buat masalah ni tak ada masalah. Double baru saja. Okey, boleh saya sambung dengan support and resistance. Sebab support and resistance ni dia akan walaupun dia basic, tapi kita akan gunakan setup ni nanti. Okey. Okey, bila sebenarnya bila you tengok trend up berlaku apabila, ini saya warna biru lah. Ini secara basic kita cuma pemahaman saja. Okey, katakanlah price naik ke atas dan tiba-tiba dia turun. Maka dekat tempat yang ni kita panggil dia resistance R. Okey, resistance kenapa? Sebab price naik atas tak boleh, naik tak boleh, and then dia turun. So dipanggil dia resistance. Okey, R. Ataupun dia buat high. And then dekat sini price turun ke bawah, jadi dekat sini katakanlah ada support. Ada support, price tak boleh turun bawah, maksudnya ada support. So price naik atas. Biasanya dekat sini lah dia terus break, and then dia turun bawah lagi, and then dia break lagi, ini turun bawah lagi, ni atas lagi. So sorry sampai yang nak master tu saya minta maaf, sebab saya kena ajar daripada basic, daripada mula. You kena faham konsep forex. So dekat sini semua resistant kan. Di sini price membuat high, maksudnya dia buat high, and then di sini dia buat low. Okay. And then price naik balik, dia buat apa? Dia buat higher high. Higher high maksudnya high dia lebih tinggi daripada sini. Okay. And then dekat sini dia turun bawah, and then dia naik balik. So dia buat higher low. Di sini dia buat higher high. Di sini dia buat higher low. Di sini dia buat higher high. Di sini dia buat higher low. So pergerakan dia macam ni, kita panggil dia uptrend. Ini dia panggil uptrend lah. Bila uptrend ni maksudnya demand masih menguasai pasaran. Okey. Uptrend. Okey. Bila masa dia akan tukar jadi downtrend? Biasanya price akan jadi downtrend bila dia tak boleh pergi atas lagi, and then dia turun bawah melebihi daripada higher low sini. Maksudnya dia buat lower low. So bila price buat lower low, maka kemungkinan saja price akan tukar arah, dia akan turun ke bawah. Dia akan retrace, ini dia panggil retrace. And then dia sambung ke bawah pula. And then dia akan retrace, dia akan sambung ke bawah. Dia akan retrace, dia akan sambung ke bawah. Okey. Break CB1, yes. Ini CB1, break CB2. Bila dia break CB2, confirm dia ke bawah. Ini untuk orang yang belajar Afiq Musang lah. Ini maksudnya break CB1. Okey. Maksudnya dia buat lower low, di sini dia buat higher high. Tetapi di sini high dia lebih rendah daripada sini. So dia buat lower high. Dia buat lower low. Dia buat lower low, dia buat lower high. Dia buat lower low. Yang sini dia buat lower high. Okey, ini basic. Maksudnya bila price turun ke bawah, maka ianya dipanggil downtrend. Okey. Sekarang sebenarnya apa yang berlaku?
Kalau secara simple dia macam ni, tetapi secara praktikalnya price takkan senang-senang macam ni. Dia akan bagi hints. Bila you ada resistance dekat sini, saya bawa ni hijau lah. You letak satu line resistance dekat sini. Okey, satu line resistance. Sebelum price boleh break ke atas, dia akan break kecil dekat sini. Okey, saya bawa ni hijau. Di sini dia akan buat break kecil, small break, turun bawah, dia buat base rally, kecil saja. Ini menanda, sekejap Okey, ini menandakan bahawa sebelum dia buat higher high sini, dia dah bagi tanda untuk break high kat sini. So dekat sini price akan buat base. Okay, sorry. Okay, dia buat base and then dia sambung kat sini, sambung naik atas sini. Macam tu lah lebih kurang dia buat base. Okay, and then bila dia buat ke atas, price ni akan turun ke bawah mencari base kat sini. Dia akan cari base and then dia sambung. So benda yang sama dekat sini. Sebelum dia break ke atas sini, dia ada satu small break kat sini. Dia akan ada satu small break and then dia buat base. Dekat sini dia akan buat base, di mana dia akan jadi penentu. Dia akan jadi penentu dekat sini, di mana price yang kat sini dia akan sampai dekat base ni. Oh sorry, dia akan sampai dekat base sini and then dia akan sambung naik atas. Sebab di sini adalah rally base rally. Ini adalah rally base rally. Rally base rally. Sini rally base rally. Sorry. Okay. Dia buat sideway kecil. Yes, dia buat sideway kecil. Okay. I bagi contoh dekat mana? Let's say dekat USD Kanada lah, mana-mana. Untuk you tengok base kecil tu, sideway kecil tu, you kena nampak tak sekarang? First you kena tukar time frame besar dulu. Price akan buat benda yang sama. Okay, let's say saya tandakan lah dulu daripada sini price naik Saya buat sini low. Di sini high saya. And then di sini ada higher low. Ingat. Di sini ada higher low. And then price break ke atas, dia ada higher high. And then price turun ke bawah, dia buat higher low. And then price break ke atas, buat higher high. Okay, ini besarkan sini. Nampak tak pergerakan dia? Daripada sini bawah, dia naik atas, buat high. And then dekat sini dia turun bawah, dia buat low. And then dia naik atas lagi, dia buat higher high. Yang tengah-tengah ni kecil sangat, so kita abaikan je lah. Dia buat higher high. And then dia buat lower low, higher low. And then dekat sini dia TF kecil sini, dia ada kecil lagi, higher high. And then dekat sini dia buat lower low, and then dia naik atas lagi, dia buat higher high. So kalau saya besarkan sikit, jadi macam ni lah. High low, high low, higher high, lower low, higher high, lower low. Nampak tak? Okay, sekarang saya nak tengok dia punya ni. Ni saya delete lah, yang line-line ni saya delete. Kalau saya tukar benda ni pada time frame lebih kecil, saya kecilkan zoom. Saya nak tengok ada tak base kat sini. Base ini adalah penentu. Rally base rally, dia akan tentukan sama ada price ni akan naik ke atas lagi ke ataupun nak tukar trend.
Okay. First, kita tandakan resistance. Dekat tempat resistance ni, kita tandakan resistance. Ini dipanggil significant resistance. Betul tak? Saya tukar lagi kecil lagi lah. Kita pakai M5. Mana kat tempat yang kita tanda resistance. Sebab price dia akan bagi hints. Dia akan bagi petunjuk untuk kita sambung buy ke, sambung sell ke, price dah nak tukar ke. Okey, ni resistance saya. Okey. Nampak tak? Yes, rally base rally adalah, saya akan tunjuk kejap lagi So ini resistance. Nampak tak kat sini? Ini resistance. Saya letak besar sikit lah. Horizontal line ni besar sikit. Okey, maksudnya bila line tu tebal, price susah nak tembus. Okey, sekarang you perhatikan kat sini. Padahal banyak-banyak candle. Candle mana yang break resistance ni? Ada satu candle kat sini. Nampak tak pergerakan dia? Pergerakan dia naik ke atas. Dia break resistance ni. Nampak tak? Okey. Nampak Nampak tak? You all nampak tak? Lepas dia break ke atas, dia turun bawah. Dia buat base. Dekat sini ada price kecoh. Price buat base. So daripada sini sampai sini dia punya base. Nampak? Ini dia punya base. Maksudnya price buat base kat sini. Lepas tu price naik lagi. Price naik lagi, turun bawah. Ini ada naik, turun bawah lagi. So nampak drop base rally kan, semua kan. So base kat sini sangat penting. Dia akan memberi penanda bila price ni break, dia akan turun ke bawah. Maksudnya dia nak bagi signal untuk price turun ke bawah. Ini dipanggil engulf. Kecil saja. Engulf maksudnya dia break ke bawah. Okey, sebelum tu kita tengok atas lagi Di sini kita ada satu lagi resistance. Okey. And then dekat sini nampak tak price break. Price break and then turun bawah dia buat base. Dia buat base lagi. So selagi dia tak break base kat sini, price tak boleh retrace, tak boleh tukar trend and then price naik lagi sampai kat sini, price tak boleh turun. Maksudnya tak boleh naik lagi. So benda yang sama dekat atas ni, price buat base kat sini. Nampak tak? Dia naik atas, dia turun bawah, dia naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas, ada base. Maksudnya dia buat base kat sini. Pergerakan sideways. Base tu maksudnya sideways. Okay. So bila base kat sini, dekat mana decision point dia? Maksudnya dia break ke bawah. And then you tengok kat sini. Bila dia break ke bawah, dia dah break yang kat sini satu. Dia dah engulf. Bila price return, itu tanda-tanda awal untuk kita sell. Maksudnya baru tanda awal. Baru tanda awal price akan reverse. Contohnya macam ni Contoh macam ni. CB1 ni maksudnya. Price naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Dia buat lower low, itu dah tanda awal untuk trend bertukar. Actually dia perlukan 2 kali. Maksudnya dekat sini dia buat satu lagi high, low, high. Dia macam ni. And then dekat sini dia break bawah sini, dia break atas. Dia kena break 2 base kat sini. Dia break ni base, and then dia break ini. 2 base dia break, baru price tukar trend. Faham tak? Engulf tu maksudnya dia clearkan demand kat sini. Macam ni lah.
So bila sini ada base, katakan ada base, kat sini dia engulf, dia buat lower low. Tu maksudnya apa? Maksudnya price akan retrace, cari ke bawah. Ke mana kita nak cari? Next base kat sini. Kalau dia break sini, dia naik ke atas, cari sell. Dia target ke mana? Dia target ke sini. Macam tu saja. Ini konsep asas Forex. Ini saya akan bagi lebih detail nanti, tapi ini just faham saja. Maksudnya untuk uptrend, selagi base ni tak break, base yang tepi sini dekat rally, base rally dia tak break, maksudnya price akan naik atas. Tetapi bila price turun ke bawah, dia break dua base, base satu, base dua, and then price akan return balik untuk tukar trend, tukar sambung sell pula. Dan TP, katakanlah kita sell dekat sini, supply zone, dan TP kita adalah di sini, base yang kat sini, the next base, dia turun bawah. Okey, agak complicated, tapi ini adalah asas. Maksudnya secara detail nanti kita akan belajar benda ni, SR flip, apa segala-galanya. Sebab sekarang teori je kena faham. Ini adalah uptrend. Ini adalah uptrend, sini adalah downtrend. So bila downtrend, supply menguasai pasaran. Bila uptrend, demand menguasai pasaran. So dia akan naik. Okey. Tapi dia akan bagi tip, bagi hint. Contohnya katakanlah dia break kat sini walaupun satu pip, dia break base kat sini walaupun satu pip. Dia break base kat sini satu pip. You dah start tukar fikir untuk sell, cari supply zone. Kita punya setup ataupun kita punya rules, sell at supply zone, buy at demand zone. So nanti saya akan ajar setup SR, ENRT. Ini adalah you punya SR, which is saya akan bagi lebih detail. SR, rally base rally yang kecil ni kita panggil engulf, engulf. And then dekat mana dia retrace, kita panggil RT. Dekat situlah kita akan masuk nanti. Maksudnya bila price sampai ke RT, dia akan sambung naik ke atas. Dia sampai dekat area Control Z, the price sampai dekat RT ni, area retrace ni, dia akan sambung ke atas. Selagi dia tak break, selagi itulah dia tak boleh tukar trend, dia tak boleh sell. Nanti saya akan lebih detail lah. Tapi ini secara asas, secara konsepnya. Okey. Itu support and resistance. Maksudnya macam ni, significant support and significant resistance. Okey. Apa maksud significant? Significant ni maksudnya sesuatu yang sangat jelas. Significant dia terbagi kepada dua. Saya buat new. Hari ini kita perlu faham saja. Katakanlah you ada satu shadow, satu candlestick panjang ke bawah. Panjang ke bawah. And then dia ada satu shadow yang sangat panjang. Lebih daripada 40 pip. And then dia jadi resistant. So resistant ini dipanggil significant resistant. Maksudnya resistant yang sangat jelas, significant resistant. Okey, ini satu jenis. Satu jenis lagi, bila you ada resistant, dia jadi macam ni. Satu, dia pergi atas, try tembus, tak boleh. Dia naik atas, kali kedua tak boleh, kali ketiga pun tak boleh. Still ke bawah. Maksudnya dia berbentuk shadow. Walaupun katakanlah shadow dia tak panjang, mungkin berapa pip pun, tapi shadow dia tetap dekat location yang sama. Ini dipanggil significant resistant. Maksudnya level dia sama saja, significant resistant. Resistant kita ambil shadow, kita tak nak ambil body. Bila you ambil shadow ke body, dia akan jadi zone, dan zone tu akan jadi demand. Kita ambil shadow tertinggi je. Okey, dekat MT4 kalau tukar kepada H4,
ataupun H1. Support sama support GU, GBP USD. Support macam ni resistant. Very significant resistant. Support dia terbalikkan lah. Ini shadow panjang. Panjang tak shadow dia? Sekejap, video lagging sikit. Shadow dia sahaja adalah 104 pip. Bapak panjang. Shadow 104 pip. Lebih daripada 40. So ini adalah significant resistant. Nampak tak? Okey. Nampak? Nampak Saiful? Okey, ini salah satu yang untuk contoh yang signifikan yang shadow dia panjang. Kalau yang macam ni, ni. Saya tandakan anak panah ni. Yellow down. Ini pun signifikan juga. Sebab dia ada 3 line yang sama, sama level. Ini significant resistant. Okay. Ini significant resistant. Okey. Nampak tak ke kecil sangat? Cool. Nampak significant resistant ada 3 resistant dekat shadow. Okey. And then you nampak tak sebelah dia ni ada sideways sikit. Ini ada base. Inilah kita panggil base. Base ini sangat penting sebab dia berada di significant resistant. The price buat keputusan untuk ke atas. Dia break kat sini. So base, dekat base tu ada decision untuk ke atas. Okey. So contoh lagi. Cari yang betul-betul jelas. Maksudnya satu ataupun ni contoh resisten yang jelas. Ni zero down. Biasanya resisten kadang-kadang saya tandakan dengan anak panah saja. Anak panah ke bawah saya tandakan sebagai resisten. Anak panah ke atas tandakan sebagai support. Okey. So ini significant resisten. 1 2 3 4. Nampak tak? 1 resisten. Nak kena beli tablet besar. Nampak tak apa jadi pada bila berlaku dekat resisten? The next time price sampai kat sini dia reject lagi sebab resisten 1, resisten 2, resisten 3, resisten 4. Okey. Boleh? Maksudnya ini saya letak 30. Resisten, line resisten, key level. Okay. Ini pun significant resistance. Support pun sama juga, just terbalikkan saja. Sebab nanti kita akan ada satu job kita punya tugasan kita kena cari significant support and resistance dekat dalam satu base. Di mana katakanlah you buka kat sini M30, you ada base kat sini. You kena zoom in sampai M5 sampai M1. You cari dekat mana significant support dan resistance. So you kena faham kat sini. Sekejap cari part yang tadi tu. Dia jenis macam ni, lebih kurang. Significant support and resistance. Lebih kurang macam ni lah, sebagai contoh. Di mana line tersebut dia akan jadi line support, dia akan jadi line resistant, dia akan jadi line resistant, dia akan jadi line resistant. Dalam tempat yang sama dia akan jadi line support. Ini dipanggil significant support and resistant. SSR, significant support and resistant line. SSR
Dekat line sama dia jadi resistant, dia jadi resistant, dia jadi support, dia jadi support, dia jadi resistant. Okey. Itu dia. Alright. Boleh tak? Okey, ada soalan dia tanya jika ada 3 kali shadow. Yes. Jika ada 3 kali shadow, kita panggil dia significant resistance juga. Even di sini So di sini ada resistance, so kita tandakan R1. Di sini tempat yang sama dia ada R2. Label yang sama. R2. And then di sini kita ada R3. Sebab setup ni kita akan resistance dengan support ni kita akan guna nanti dekat setup fake out banyak. R3, R1, R2, R3. Okey, nampak tak R1, R2, R3 sama level ke? Nampak? And then dekat atas tu ada significant support and resistance line. Dekat ini setup ni dipanggil fake out. So dekat sini lah kita akan entry nanti. Arrow down, kita akan sell dekat sini. Dekat level di mana significant support and resistance line ada, kita akan sell. Sekarang ni just bagi contoh saja. Just bagi idea. Sebab di sini kita ada supply zone. Di atas ni ada supply zone. Supply zone kita. Okay. Di supply zone kita ada significant support and resistance line. Nampak tak? Sini ada R1, R2, R3 fake setup fake out. So bila pada datang balik you entry dekat sini. So nanti saya akan ajar setup fake out Tapi yang penting you tahu apa itu significant resistance dan significant support and resistance line SSR dengan ni lain. Okey. Boleh tak? Tukar M5. Oh sorry. Sekejap Ini 7 Julai. Kalau you tukar M5, you akan nampak simple sikit lah. Dia akan ada something like doji kat sini. Nampak tak? Doji, support resistance dekat area sini. Okay. Untuk you entry sharp, you akan guna M5, M1. Okay. SSR dengan SR flip tak sama SR flip tak sama. SR flip dia maksudnya lebih kurang sama. SR flip maksudnya dia ada support, resistance, support, resistance. Line yang sama ni dia boleh jadi support, dia jadi resistance, dia boleh jadi support, dia boleh jadi resistance. So dia boleh jadi SR flip. SR flip. Flip tu maksudnya tempat dia berubah-ubah. Sekejap dia jadi resistance, sebab sekejap dia jadi support, sekejap dia jadi resistance. SR flip. Okay. Cuma significant resistance R1, R2, R3 you tanda macam ni lah. Pening kepala. Okey, saya ulang semula. Jika significant, pertama dia mesti ada shadow yang sangat panjang, itu dipanggil significant resistance. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, significant resistance bila ada R1, R2, R3. Dia ada 3 resistance sama level. Okey, R1, R2, R3 sama macam ni. Ini dipanggil significant resistance. Saya tulis kat sini. Ini significant resistance. Tetapi okey, bab ni faham Maksudnya significant resistance ada 2 jenis je. Satu shadow dia sangat panjang. Sangat panjang. Satu lagi shadow dia ada 3 cocok line tu. 1, 2, 3. Dia akan jadi resistant. Yes, untuk cari SNR kita hanya check pada weak saja. Tak nak guna body. Sebab tu nama dia resistant. Resistant wajib guna shadow tertinggi. Alright. Okay, nampak tak? Significant resistance faham tak? Significant resistance faham? Faham Okey, sekarang SR flip ataupun significant support and resistance. Alright. Dah lah tadi significant support and resistance.
Okey, maksudnya significant resistance atau significant support ni ada dua jenis lah. Ini pula SR flip. Kita tukar nama lain lah. Jangan guna significant lah, pening kepala. Kita SR flip. Okey, SR flip adalah line di mana 1, 2, 3 you ada body and then let's say dekat sini. Okey. Resistance dia berkongsi-kongsi. Dia jadi resistant, dan dia juga menjadi support dekat line yang sama ni. Weak ada banyak kat situ. Okey. Ini SR flip. Dipanggil SR flip. Dia jadi line yang sama dia jadi support dan line yang sama dia jadi resistant. Boleh? Okey, biasanya benda ni dia akan jadi banyak. Dia kadang-kadang 2 support, 3 resistant, 1 support, 3 resistant, 2 resistant, 1 support. Nanti kita akan belajar praktis macam mana nak dapatkan benda ni. Tempat-tempat ni lah kita akan entry. Ini salah satu elemen significant support and resistance, SR flip. Okay. Yes, vice versa. Maksudnya support become resistant and resistant become support. Okay. Okay, ni faham Maksudnya kenapa berlaku kat sini? Kenapa line dekat line ni price suka pergi kat sini? Dia reject. Sebab ini dipanggil line yang pasar yang paling penting lah. Semua orang suka beli kat harga ni. Dia dari atas pun orang nak beli lagi harga ni. Dari turun bawah pun orang nak beli harga ni. Tempat persetujuan, orang suka beli. Dia orang suka beli. Banyak orang beli kat area sini. Katakanlah you jual beli t-shirt lah katakanlah. T-shirt tu standard harga RM40. Ada orang up macam mana pun dia akan turun balik RM40. Orang turun pun orang tetap beli RM40. So benda tu dipanggil significant line lah. Maksudnya significant support resistance line. Okay. So dekat sini tidak ada decision. Tidak ada decision dibuat. Dia cuma buy sell je kat sini. Tetapi tiba-tiba katakanlah satu big turun ke bawah. Maksudnya dekat sini ada orang sell dan body ni dia dah break support dengan resistance line tu. Maksudnya apa? Maksudnya dekat sini ada dah orang sell gila-gila. Price dah break significant support resistance ni. So apa kita buat? Bila price datang balik dekat sini, kita akan sell lagi dekat sini. Itu konsep dia. Kita akan sell lagi dekat sini. Itu konsep Okey. Okey, kita tengok contoh dekat chart Ini salah satu contoh lah. Okey, bagi time frame besar sikit. Biasanya benda ni dia akan ada dekat base, dekat area base. Bahawa masa sekarang nak kena cari katakanlah saya pergi cari yang dekat sini. Area sini H1 saya tak nampak pun line significant support and resistance kan. Okey. Apa saya buat untuk cari support and resistance line tu, you kena tukar. Okey, kejap. Dekat sini kita ada bearish engulfing, betul tak? Candle bearish engulfing. Dia punya high lebih high, dia punya low lebih low. Betul? Bearish engulfing So ini adalah tanda-tanda bahawa seller dah start menguasai pasaran. Okey. So apa kita buat? Dekat mana kita nak tengok decision point tu? Kita tukar time frame kecil. Biasanya kita akan tukar M5 sampai M1. Biasa kita akan terus tukar sampai M1. Kita nak cari dekat mana dia punya decision tu dia buat. Zone yang tadi ni. Sebab untuk entry sharp, you tak boleh guna time frame besar. You kena cari apa tu? You kena cari dekat time frame kecil. Okey. Boleh tak? First kita tukar dulu time frame M5, tengok
Okay. You tarik satu line and then you cari di manakah tempat yang akan jadi support dan resistance. Dia jadi support, dia akan jadi resistance. You tarik, you kena practice. Di sini satu, jadi support, resistance. Nampak tak? Arrow up, support, and jadi arrow down. Sini dia jadi resistance, di sini dia jadi resistance. Okay, boleh. And then you tengok belakang-belakang lagi. Sini dia jadi support. Okay, belakang lagi dah tak ada. So dekat area sini, ini dipanggil significant support and resistance ataupun SR flip. Okay, SR flip. So sini dipanggil SR flip line. Maksudnya support jadi SR flip line. Okay. So bila ada SR flip, kemungkinan besar dia akan jadi fake out. Fake out ni saya akan ajar lagi. Bab 4 ataupun bab 5. Fake out. Maksudnya fake out. Dia price tak nak, kali kedua ketiga dia tak nak pergi sini, dia nak pergi atas lagi. Dia cari terus supply. Dia akan cari terus supply. Dekat mana? Dekat sini. Last kali decision point dekat sini. Ada satu doji kecil kat sini. Price dekat sini. Itu adalah supply zone kita. Which is very detail. Nanti saya akan ajar lah. Ni just bagi contoh saja. So bila price datang balik, kita akan test entry kat situ. This area lebih kurang. Kita akan dapat entry kat sini. SR flip. Atas sikit daripada SR flip. Okay. Boleh tak? Ini dipanggil SR flip line. Bila jadi SR flip, you sell dekat atas lagi. Sekarang belum lagi Kita just teori saja. Kita nak faham significant support, significant resistance dan juga significant support and resistance. That's why dia perlukan practice, a lot of practice. Okay. Okay, ni buat masa sekarang, ni contoh dia Buat masa sekarang, you cuma perlu faham saja bahawa significant support dan significant resistance line dia terdiri daripada shadow yang bertemu kat sini. Dia ada bertemu banyak-banyak. Okay. Hari ni dah pukul 11 lah. Ini dipanggil significant support. Sebab nanti kita akan gunakan dia. Okay. And then, ni RS flip. Dia ada resistance, dia ada S. Dia panggil S flip. RS flip. So dia akan jadi setup fake out, something like that. Ni contoh kat sini. Which is saya akan ajarlah. So dalam ni dia akan lebih detail lagi. Detail. So kita akan belajar lebih lanjut tentang significant SNR di bab SR flip seterusnya. Okay. So trend tadi dah faham. Bila trend dia buat high, low, price akan naik. And then downtrend dia akan macam ni lah. Ni just secara basic saja. Pertukaran trend bila dia buat low. Saya dah cerita tadi. Okay, setting the chart. Okay, untuk guna supply and demand, dinasihatkan you pakai 5 digit broker. Tak kisah mana-mana broker. Tapi kalau boleh ECN account. Untuk analisa buka ECN account mana-mana broker, saya tak kisah. Janji 5 digit. 5 digit. Okay. And then sebab ECN ni dia akan bagi harga yang lebih tepat. Maksudnya spread dia tak widen sangat. So you set macam ni. Indikator nanti saya akan bagi. So katakanlah saya pakai H1. Background kalau boleh, template saya pakai SND. Okay. Nanti yang ni saya akan bagi. Yang ni pun you boleh tukar kat sini. You boleh tukar nama you. Indikator saya akan bagi. Tetapi biasalah background kalau boleh guna warna cerah. Warna putih ataupun warna, kalau siapa yang guna laptop tu, background dia warna putih atau warna lavender. Ataupun lavender. Tapi saya dah biasa warna putih. Cuma kadang-kadang dia terlalu terang sangat. Sebab apa? Sebab kita nak nampak jelas dia punya supply zone, demand zone dia. Okay.
And then color macam terpulang lah, you boleh guna warna merah dengan warna biru. And then you pakai indicator indicator list nanti saya akan bagi. Sebab kita nak lukis, you pakai simbol and time frame. Maksudnya you nak tukar sini. Sebab biasanya kalau orang hantar SS, dia punya time frame dia cuma nampak dekat sini, kecil sangat. Saya nak tengok dia pair apa pun tak nampak. Betul tak? So simbol and time frame ni dia buatkan dekat sini besar. Okay, dia tulis besar. Dia boleh adjust lah. You pergi sini and edit. And then dekat bahagian bawah ni untuk you punya for training purpose ni, shadowing effect ni, you boleh tukar indicator nanti dia akan tulis readthemarket.com. So copyright sini you boleh tulis whatever lah, you boleh letak nama you. Okay, copyright bukan kat sini. Mana? Maksudnya dekat sini you boleh tulis. You boleh edit label. You boleh edit whatever lah kat sini. So you letak nama you. Jadi orang tahu SS tu you punya. Jadi orang tak boleh copy ataupun guna. And then indicator lagi yang kita gunakan adalah lookup pixometer, just untuk kira pips, candlestick. Okay, satu lagi candlestick ni dia just rapat-rapatkan. Dia rapat-rapatkan candle. Kalau saya tak guna candlestick ni, ini candlestick ni dia akan jarak, dia akan susah. So susah sikit kita nak buat zone supply kita, zone demand. Jadi pakai candlestick ni dia akan jadi rapat-rapat. Okay. Satu lagi indicator lah dia guna spread. Ini just untuk kira spread je lah. So lain tak ada indicator langsung. Tak ada MACD, tak ada RSI. Kalau you nak tambah tu pulang pada you. Tapi biasanya saya akan study guna naked chart saja. Alright. Bagi, dan kalau boleh buat background cerah. Kotak ni apa semua, ini semua tak ada apa-apa lah. Kotak pakai warna kotak, warna turquoise lah, turquoise sebab dia jelas. Anak panah up sebagai support dan sebagai resistant. Bulat, ni semua standard sajalah, tak ada apa-apa. Assignment, tandakan anak panah sebagai resistant, cari double baru bearish, double baru tandakan kotak. Okey. Nak buat assignment ke? Tak payah kot. Hello, ada lagi ke? Assignment nanti tak payahlah sebab ni support resistant saja. Simple, very simple one. You just cari shadow, just bagi idea saja. Okay. Nanti saya akan assignment tu bila kita dah masuk teknik. Bila kita nak entry, saya masuk teknik, kat situ kita akan belasah you all. Maksudnya cari setup double baru, cari setup fake out, cari setup R1, R2, R3, cari setup macam-macam. Lagi cepat. Sebab kalau dulu saya saya ajar, saya bagi assignment macam-macam dekat dia orang. So lalas diorang jadi blur. So better buat assignment untuk setup. Maksudnya terus buat setup saja. So besok mungkin kita dah start buat setup lah. Okay. Itu saja. Ini just pengenalan, pemahaman tadi. You faham tentang trend, pasal support resistance. Sebab nanti kita nak guna. Sebab kita lebih kepada analisa menggunakan naked chart. Kita tak pakai indicator. Kita nak baca pergerakan. Kita tadi nak follow big trader kan. So kita kena baca pergerakan big trader. Okay. Ada soalan tak? Untuk besarkan time frame, you boleh pergi dekat sini lah, H1, H4. Okay. Besarkan time frame ni pakai indicator. Nanti saya akan upload indicator. You boleh install dekat you punya MT4. Alright. Ada soalan, kita dah 11 suku. Ini tak ada apa-apa kot. Just faham pergerakan market lah. Macam contoh itu tadi price turun ke bawah kan. Ini pergerakan gila babi ni. Yang gila-gila ni, berapa ribu pip. Ini bukan pergerakan sembarang-sembarang. Ini pergerakan masa Brexit itu tadi. Brexit. Maksudnya memang gila-gila lah pergerakan order tu, besar gila. Okay. Just nak faham macam tu je. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya tangguh majlis kita. Esok kita sambung lagi macam biasa 9.30 dan saya akan upload indikator lah. Boleh? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.